Okey, apa kita nak masak hari ni? Hari ni kita akan masak sambal ikan vegetarian. Okey, vegetarian maksudnya kita tak gunakan daging. Bagi orang yang strictly non-vegetarian, you boleh guna ikan apa yang korang nak, you orang boleh guna. Tapi sekarang saya akan ajar cara-cara untuk memasak menggunakan ikan vegetarian. So, jom kita tengok bahan-bahan yang akan digunakan. Sebelum kita mula masak, okey, bahan utama yang penting ialah ikan vegetarian. So, ini jenama yang saya pernah guna. Ini Everest, yang ni Samsara dan satu lagi Vegzizu. Okey, saya beli 3 jenis ni khas untuk buat video hari ni sebab saya nak tunjuk. Kadang-kadang orang pun keliru nak guna yang mana janji vegetarian fish. Tapi biasa janganlah beli yang terlalu murah ke, tak ada jenama sebab kita tak pasti dari mana dia datang. Semua bahan yang saya tunjuk ni halal. Okay, so tidak ada masalah lah bila kalau ada kawan Melayu saya nak masak ke apa ke. Okay, alright. Dan bahan ikan vegetarian ni biasanya diperbuat daripada soya. So tidak menggunakan daging ikan yang sebenar. So kalau ada strictly non-vegetarian dia nak masak, kamu bolehlah ganti dengan ikan apa yang kamu suka lah. Okay, bagi yang seorang ke dua orang ke, kamu pilih lah ikan yang kecil ke apa ke. Tapi makanan yang saya masak biasanya saya akan masak yang vegetarian. Saya akan tunjuk lah macam mana kita nak masak dengan cara yang mudah. Okay, so hari ni kita ambil satu. Dan tak semualah, saya akan guna 1/3 saja. Okay, biasa yang malas masak sikit ke apa ke, saya bagi alternatif. Kamu boleh masak separuh ni, untuk tengah hari pun boleh. Nanti malam pun kita panaskan balik lah. Okay, cikgu, kalau saya masih ada lagi leftover, senang. Nanti saya ajar macam mana kita nak buat sandwich guna ikan vegetarian ni. Okay, yang tu pun best juga, sedap juga. Okay, bahan kedua yang penting ialah tomato. Okay, ni tomato rumah. Bentuk dia lain sikit. Ni ayah saya beli daripada Jasco. Saya rasa yang ni mahal sikit lah. So tak apalah, apa yang ada dalam peti sejuk kita gunalah kan. Okay, so saya tak guna semua, saya akan gunakan satu saja. Okay, yang ni sangat penting supaya kita dapat buang pedas dia. Taklah sambal kita nanti jadi pedas sangat. So bahan ketiga, daun pandan. 2 helai daun pandan cukup lah, 3 atau kalau ambil daripada kebun lagi best, bau dia lagi harum. Ni satu serai, dan kita ambil halia sedikit lah. Okay, halia ni sebenarnya ini saja yang tinggal dalam rumah saya. Saya lupa nak beli. So tak apalah, apa yang ada kita guna kan. Okay, bagi yang tak ada serai ke daun pandan ke apa ke, tak apa, you boleh tukar dengan limau purut. Kita boleh tukar dengan limau purut. Dan bahan lain yang wajib kena ada, kunyit dengan satu lagi serbuk cili. Ini bahan yang perlu. So kalau kita tengok bahan-bahan kita tak banyak sebenarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahan saja. Okay, bahan asas dia pun tak banyak. Kalau tak dapat serai ke apa ke, tukar kepada limau. Boleh Alright, okay, jom kita mula masak. Okay, jom kita tengok cara kita nak potong semua bahan. Pastikan pisau yang kamu ada ni tajam. Okay, saya tahu banyak orang ni kadang-kadang takut pisau. Bagi orang yang betul-betul nak masak, pisau ni sangat penting. Saya juga ada beberapa pisau yang sangat besar. Tapi kita jangan takutkan sesiapa. So kita tengok cara kita buat. Sediakan satu pinggan mangkuk. Tak payahlah korang nak letak satu bahan ni, satu pinggan lah, semangkuk lah, tak payahlah. Kita cuba buat kerja yang cepat sikit. Okay, potong bahagian ni. Ini kita buang. Okay, potong separuh. Potong macam dadu lah. Biasanya saya suka masukkan tomato ni waktu terakhir kita dah habis masak, sebab warna dia memang cantik. Dia boleh bagi kontras kepada makanan kita. So dia punya warna lagi cantik. Okay, tapi hari ni kita masak sambal kan, so warna dia warna merah. So kita akan gunakan daun pandan. Okay, untuk bagi dia warna sikit. Okay, dah ambil. Ini buang. Okay, daun pandan ni kena basuh. Sebenarnya mak saya ada kebun kecil lah. Mak saya ada kebun kecil. Walaupun kita tinggal dekat kondominium, mak saya ada kebun kecil. Dalam kebun kecil dia semua adalah daun pandan, serai, semua dia tanam. Okay, yang ni dah jadi macam ni, kita potong lah. Tak payahlah potong sangat kecil just macam ni je. Okay, cukup.
Dan serai, serai ni macam mana kita... Okey, cara kita bersihkan serai kupas, keluarkan kulit dia yang bahagian luar sekali tu. Kupas yang bahagian bawah ni semua. Okey, keluarkan, buang. Yang dekat bawah sekali ni kita kena hiris sedikit. Tak perlu banyak. Jangan potong habis tau, sebab biasanya haruman untuk serai ni ada dekat bahagian bawah sekali ni. Ada dekat bahagian bawah sekali ni. So yang ni je kita potong. Buang. Alright. Ada cara juga untuk potong serai ni Biasanya kalau yang ada batu losong, you boleh tumbuk. Okay, yang atas ni buang sedikit Okay, yang ada batu losong you boleh tumbuk terus. Yang tak ada, ni cara dia Kita potong di separuh. Okay, kita potong di separuh. Nampak tak? So haruman dia akan keluar daripada bahagian ni. So yang ni kita potong 3 lah. Okay. Alright. Kita ada atas pinggan. Ni halia. Okay, kita kupas dia. Hiris bahagian luar kulit dia saja. Okay. Saya bagi satu lagi tips Bagi yang takut guna pisau, kamu boleh gunakan sudu. Kita boleh gunakan sudu untuk membersihkan halia ni Biasanya sangat senang dan selamat. Bagi yang takut guna pisau ni, selalu nak hiris pun takut, boleh guna sudu. Okay, tidak ada masalah. So dah habis bersihkan. Okay, ada cara untuk potong dia nampak tak? Okay, kita potong separuh. Lepas tu kita potong kecil-kecil. Okay. Alright, dah potong, letak atas pinggan, dah habis. Okey, cara kita keluarkan ini daripada plastik. Okey. Daripada bungkusan dia, keluarkan. Alright. Ni. Boleh nampak tak? Ni sebenarnya ini rumpai laut dekat atas dia. So dia akan beri rasa lautan sikit lah. Okay. So apa kita buat hari ni, untuk berapa orang kita nak masak? Okay, kita ambil 1/3 lah. Okay, since saya seorang saja. So kita ambil 1/3. Tak apalah, saya ambil separuh lah. Okay, biasanya ikan memang best. Ikan vegetarian. So tak apalah, kita masak lebih sikit Okay, yang ni potong macam ni. Bagai isi ikan jugalah Okay. So kita potong kecil-kecil. Alright. Okay, saya bagi satu lagi tips Okay, biasanya ikan vegetarian mereka akan potong macam ni, dalam bahagian macam ni, betul? Alright, saya bagi satu lagi tips kalau kita nak rangup dia lagi berperisa, potong separuh lagi. Okay, nampak? So bila kita goreng ni kan, so rasa dia lagi rangup. Okay. Okay, jom kita mula masak. Okay, semua bahan dah ada di sini. So lengkap. Semua dah ada. Ini, dan kita boleh mula masak. Alright, jom. Okay, jom kita mula masak. Seperti yang saya janji, saya akan tunjukkan masa yang sebenar live bila saya masak. So api besar sikit. Okay, bagi dia panas. Pastikan tidak ada titisan air kemudian apa kita buat, kita tuang minyak sedikit. Ni saya guna minyak kelapa sawit So kita tuang minyak sedikit. Sebenarnya bukan sedikit lah banyak sikit lah sebab kita nak goreng ikan kan. Kita tak nak dia melekat pada kuali. So dah tu. Okay, kita masukkan sendok dalam ni. Okay, macam mana kita nak tahu minyak ni dah panas ke tak? Sebenarnya kita akan tengok kalau ada bubble tak dekat sendok tu. Ya, biasanya tu cara orang tengok lah. Itu pun saya belajar daripada YouTube last time. So kita tengok ada bubble keluar tak daripada sendok ni. Bila dah, atau kita dah dapat rasa panas dia, okay, perlahankan sedikit api ni. Okay, api ni sebenarnya kena sederhana. Kalau panas sangat, biasanya dekat luar dia akan hangus, dia akan macam dah masak, tapi dalam dia inti tu memang takkan masak. So dah tu kita masukkan ikan vegetarian. Okay, masukkan. Alright.
Alright, okay. So kita goreng dia lah sehingga warna perang Okay, saya tak suka basuh banyak pinggan, mangkuk semua. So biasanya bila saya dah goreng, saya akan terus masukkan ramuan semua dalam tu juga. Saya takkan buat dua kerja lah. Keluarkan, masukkan balik. Sebab tak nak lah guna banyak pinggan, mangkuk, kuali, periuk, basuh. Tak nak lah. So ni cara, ni lah kita kata cara suami masak kan. Apa ada, belah je. Okay So kita pastikan dia goreng betul-betul supaya dia masak. Apa warna dia? Dia akan tukar jadi warna perang biasanya kalau dia dah masak. Ni cara kita check lah cara kita semak dah masak ke belum, degil. Okey, macam saya kata tadi, setiap ikan vegetarian ni ada jenama yang berbeza. Kalau kita tengok, yang ni lebih macam tahu macam tahu. Kalau tengok tekstur dia lebih macam tahu. Ada yang macam dia betul-betul macam ikan tau, isi dia memang akan berlerai keluar. So dia bergantung lah. Bila goreng tu tolong jaga-jaga. Kalau senduk macam ni, untuk ni sesuai lah. Kalau biasanya kalau yang jenis saya kata isi dia akan melerai tu, biasanya gunalah senduk macam ni. Okay, alright. Tapi saya selalu selesa dengan senduk kayu saya. Okay. Okay. Alright, kita cuba terbalikkan dia. Biasanya bila orang goreng ikan vegetarian, dia akan guna banyak minyak supaya dia tak melekat. Sebab ikan vegetarian ni mudah melekat pada kuali. Kita perlahankan api sikit. Saya dah besarkan tadi silap. Okey. Bagi dia perang cukup lah. Tak perlulah garing sangat. Kalau garing sangat nanti dia jadi macam getah pula. Kita tak nak. Sama macam ikan juga. Biasanya jangan orang kata overcook. Jangan masak lebih. Sama vegetarian fish ni pun sama. Kalau kita nak goreng untuk makan macam nugget kan. So biasanya ikan vegetarian ni okay, you boleh masak lama lah bagi dia garing. Tapi biasa kalau nak masak gari ke, nak masak sambal kan, tak perlulah sampai garing sangat. Nanti tekstur dia tak best bila nak makan. Okay, saya rasa ini okay sikit. Warna dia okay. So yang ni live saya takkan cut, saya takkan edit. So kalau masak jadilah, tak jadi kan. Alright, saya rasa dah okey dah. Okey, bila dia dah nak hampir masak, saya rasa dah okey lah. Kita boleh, okey, kalau kita tengok, kita ada minyak lebih. Okey, minyak lebih tu kita boleh guna semula untuk sayur atau ni. Tapi janganlah simpan macam 2-3 hari, tak payahlah. Normally, biasanya saya akan gunakan minyak yang berlebih yang ni untuk masak sayur ke apa ke. Tapi hari ni habiskan. Okey, so kita keluarkan minyak dia sikit. Yang minyak berlebihan tu tolong keluarkan sedikit. Pastikan ada lagi minyak dalam kuali. Sebab nak masak sambal ni kita akan guna serbuk. So kalau minyak tu tak ada, memang dia akan serbuk tu boleh hangus. Ni sangat penting. Okay, so dah settle. Okay, semua ada. Sekarang kita mula mulakan dengan masukkan halia sedikit, serai.
Okey, daun pandan tunggu dulu. Kita kacau. Wangi So bila kita guna serai, memang serai dia serai wangi. Alright, cantik. Okey, dah habis masak, kita ambil kunyit. Kunyit ni saya guna sudu teh lah. Saya guna sudu teh. Kita masukkan satu sudu teh Kita masukkan satu sudu teh. Kacau. Okey, yang time ni kita dah perlahankan api Kalau kita tengok kita dah perlahankan api. Macam saya bagi tahu dalam video yang lain, bila kita nak masukkan serbuk tu semua, api dia kena perlahan. Kalau tak, dia boleh hangus. Lepas tu kita nak masukkan cili serbuk cili. Berapa nak masukkan? Kita ambil 1, 2, 3. Okey, 3 cukup lah. Alright. Bila nak guna sudu tu, guna sudu yang kering Jangan pergi basah-basah. Nanti serbuk tu masuk kulat. Okey. Ni dah ada bau, dah keluar harum sambal dia Alright. Okey, nampak dia dah mula kering Ini warna dia. Biasanya dia akan tukar menjadi gelap warna dia. So kita dah kacaukan dengan minyak. Okey, perlahankan api. Okey, apa kita buat? Kita masukkan air sedikit. Air ni kalau satu cawan. Kalau satu cawan ni kita masukkan 1/3 lah. Boleh Alright. Okay, nampak dia dah mula mendidih Supaya saja kita masukkan air. Okay, besarkan api sedikit. Kacau dia. Okey, saya ajar satu lagi benda Bila nampak air dah masukkan tapi serbuk dia boleh nampak, maksudnya kita kena tumis lagi lah. Okey, so apa kita buat? Kita boleh masukkan minyak yang kita ambil tadi Kita boleh masukkan sedikit. Jadi kacau. Okey, jangan masukkan terlalu banyak air, nanti tak jadi macam sambal, nanti jadi macam kari pula. Alright. Sekarang kita masukkan tomato Kita masukkan tomato. Kita masukkan daun pandan. Kita kacau dia. Nampak ada warna. So kita masukkan lagi 1/3 air. Sekarang kita bagi dia mendidih. Kuatkan api sedikit. Okay, kita kacau rata dia
Itu je biasanya tak susah sangat lah. So bila dia dah mendidih, kita akan masukkan garam. Garam tu masukkan terakhir. Biasanya garam memang kena masukkan terakhir supaya kalau kita masukkan garam tu awal sangat, terutamanya bila kalau kita masak guna kentang kan, kalau kita masukkan garam tu awal, dia akan menyerap rasa masin tu semua. So bila kita cuba balik rasa balik kuah tu rasa macam tak ada garam. So jangan tertipu So biasa garam tu kena masuk last. Okey, bagi yang orang suka sambal ni manis-manis sedikit, last tu selepas masukkan garam boleh masukkan gula. Kalau masukkan gula Melaka lagi best, lagi cun, rasa original. Okey, bila dia dah mendidih, dia akan jadi pekat semula dia akan jadi pekat semula. Okey, bagi yang ada daun kari dekat rumah, boleh masukkan juga. So rasa dia memang akan lain sikit lah. Kalau yang ada daun kari, boleh masukkan daun kari boleh tukar alternatif kepada daun pandan ni. So time macam ni memang akan keluar wangi daun pandan tu memang dah boleh bau haruman daripada daun pandan ni. Sebenarnya masak ni taklah susah sangat. So just perlukan perlu sabar dan perlu berani untuk cuba. Jangan takut untuk cuba. Okey, kadang-kadang orang yang masak ni kebanyakannya takut kalau hangus. Biasalah, saya pun sampai sekarang pun pernah hanguskan banyak benda. Tapi kita tukarlah alternatif jadi benda lain kan. So jangan takut untuk masak, boleh dan satu lagi, kita memang kena dekatkan diri dengan kuali dengan sendok ni kena dekat. Janganlah kau masukkan ikan dalam minyak tu kau dah lari 1 kilometer jauh. Janganlah buat macam tu kan. Biasanya ada juga orang yang saya pernah jumpa takut bila masukkan apa-apa dah lari terus. Jangan buat macam tu. Cuba dekatkan diri. Bagi yang selalu rasa macam tak selamat dengan kuali, pastikan ada penutup. Kamu boleh letakkan penutup. Okey, nampak dia dah mula pekat. Alright, kacau dia. Sebenarnya kita boleh buka exhaust untuk bagi. Jangan terbatuk-batuk pula atas makanan. Saya tak nak buka exhaust sebab kalau saya buka exhaust nanti audio dia tak clear Okey, kita kacau. Okay, bagi dia pekat pekat dan dia kena masak walaupun kita guna serbuk. Dia sama macam cili giling dia kena masak. Kalau tak memang nanti masuk keluar tandas ni confirm. Okey, sebab pedas dia akan ada. So kalau sambal tu tak nak pedas sangat, kita boleh masukkan tomato dengan gula lah So dia bergantung lah macam mana kamu nak taste dia lah. You nak macam memang pedas sangat ke. Kalau kamu perasan saya tak gunakan bawang putih dengan bawang merah sebab kadang-kadang ada orang tak nak guna bawang putih dengan bawang merah. So kalau nak betul-betul original ke, boleh masukkan bawang merah yang besar. Okey, kamu boleh ambil bawang merah yang besar ni, potong, hiris kecil-kecil dan masukkan terakhir. Selepas kita dah masukkan, kita masukkan. Nantilah saya tunjuk cara dia Okey, nampak? Okey, dah pekat. Okey. Alright. Bila dah pekat warna macam ni, okey. Kita perlahankan api. Masukkan garam. Okey, garam sedikit.
Yang bagi ada limau dekat rumah, boleh perah juga limau dia Perah limau sikit. Okay, kita kacau. Okay, yang nak manis sikit sambal dia, bolehlah taruh gula sedikit. Tapi yang bagi gula, biasanya gula Melaka lagi best. Okay, apa kita buat? Dah hampir masak. So, saya nak masukkan bawang sedikit. Okay. Kalau tak nak, tak apa, tak ada masalah. Okay. Kalau tak nak memang tak apa. Kalau tak banyak beza. Tapi biasanya ada orang betul-betul nak bawang merah, bolehlah. Bawang putih tak perlulah. Bagi yang nak, boleh masukkan. Okay, bawang merah ni jangan hiris halus. Kita masukkan macam ni. Okay, time kita dah nak ambil, kita masukkan, kita kacau, tutup api tu je. Alright. Okay, dia last product dia kena macam ni. Nampak? Alright. Bila dah seperti biasa, ambil pinggan, kita boleh mula hidang. Okay. Alright. Okay, yang lebih-lebih ni boleh masukkan nasi, kita gaul. So, dia best nasi periuk. So, tu je. Apa kita buat? Kita cuba letakkan daun apa ni? Sorry saya tak sediakan awal. Masukkanlah apa-apa daun, janji warna hijau. Nak bagi dia cantik. Daun ketumbar ke. Okay. So kita potong daun ketumbar ni. Okay, taruh dekat atas. Okay, ini dia sambal ikan vegetarian yang kita masak. So kita bagi dia hias sikit lah, baru orang nampak pun teringin nak makan. Okay, yang baki dalam periuk tu tadi tu, goreng, masukkanlah nasi putih, goreng lah kau, dapat kau nasi periuk lagi best. Boleh Alright, cuba dan bagi tahu dalam komen macam mana rasa dia.